Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 9. Ketua Pemuda UMNO bahagian Kapar, Afifi Aris menasihatkan agar sentimen pemusuhan antara DAP dan UMNO perlu dimatikan dengan segera bagi memastikan kedua-dua parti itu boleh bergerak bersama dalam pilihan raya negeri akan datang. Beliau berkata cadangan supaya DAP meminta maaf kepada UMNO itu penting dilakukan bagi memastikan pimpinan akar umbi faham bahawa parti berkenaan telah pun berubah dan ikhlas menjalankan persahabatan. Katanya apa yang dimomonkan kepada ahli UMNO kepada mereka DAP menggelar kita ini sebagai penyamun, penyangak, perompak akhirnya pimpinan parti kita Datuk Seri Najib Tun Razak dan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi terpalit dengan isu sangat sukar. Kita gambarkan pimpinan dilakukan sedemikian rupa. Dicemooh, diaibkan, dimalukan dan kalau boleh saya katakan sampai dibogelkan pun. Jadi tiba-tiba hari ini kita buat satu gesaan untuk menerima orang yang selama ini menuduh kita dengan pelbagai isu. Sebab itu saranan Ketua Pemuda itu benda yang betul. Kalau DAP ikhlas bersama dengan kita, memohon maaf itu adalah satu perkara yang sebenarnya boleh melegakan hati di peringkat akar umbi. Dalam pada itu menurut Afifi, perjalanan parti dalam kerajaan perpaduan itu masih panjang. Bukan sahaja ketika PRN malah turut melibatkan pilihan raya umum ke-16. Katanya sebab itu saya kata penyampaian status quo itu mesti dilakukan. Kita jangan buat senyap, tidak boleh mengenapikan pandangan-pandangan di peringkat akar umbi untuk memenangkan jiwa kita. Bagi saya, kita kena ada situasi menang-menang dalam nak berhadapan dengan pilihan raya. Bukannya kita nak pilihan raya, nak menyokong supaya ahli UMNO ini memberi undi. Rakyat juga akan memberi undi. Kalau tidak ada situasi menang-menang untuk kedua-dua belah pihak ini, akhirnya kita rugi. Nombor 8. Pengerusi UMNO Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Said berkata, PKR sepatutnya mengambil kira pelbagai aspek termasuk kekuatan jentera dan jumlah penyokong serta ahli akar umbi dimiliki sebelum membuat desakan. Beliau berkata Parti Keadilan Rakyat perlu ukur baju di badan sendiri sebelum menuntut kerusi Dewan Undangan Negeri di Terengganu untuk bertanding pada pilihan raya negeri akan datang. Katanya PKR sepatutnya berlapang dada dengan keputusan agihan kerusi yang dicadangkan UMNO Negeri kepada pimpinan tertinggi di peringkat pusat untuk diputuskan Majlis Presiden. Kita kekuatan kita, berapa cawangan yang ada? Saya tanya, Kuala Terengganu ada berapa cawangan? Beritahu kebenaran tokoh-tokoh siapa dia? Kita budak kita dah 15 tahun berkhidmat. PKR kata dia boleh menang tu kursi yang dia minta. Tak, dia best sebab dia baca-bacaan dulu dia minta. Contohnya dia minta apa? Jabi. Kita kalah 50 undi. Dia kira dia ada 300 orang, dia masuk 300 orang dia boleh menang. Balik kalau kira macam tu. Orang mana setuju tak? Kalau mana tak setuju, orang mana marah. Jangan kira 50 undi kalah kerana dia ada 300 orang, masuk 300 dia boleh menang. Tak boleh, formula tak betul. Nak semua. Tu kata jangan glamour nak je. Tu kekuatan dia, tunjuk siapa cawangan. Berapa cawangan you ada? Berapa ahli you ada? Kita ada 20 cawangan lebih di Bandar Kuala Terengganu. Beliau mengulas desakan jawatan PKR cabang Kuala Terengganu yang menuntut kerusi kawasan Dewan Undangan Negeri Bandar dikembalikan kepada partinya untuk meletakkan calon. Ketika program jelajah Nik Nazmi Nik Ahmad yang diadakan secara terbuka di pejabat PKR cabang Kuala Terengganu pada Ahad lalu, beberapa jawatan kuasa parti itu melahirkan kekecewaan sehingga sanggup mendakwa UMNO bersikap tamak kerana turut meletakkan calonnya bertanding di kerusi Dewan Bandar. Bagaimanapun, Nik Nazmi juga Naib Presiden PKR dilapor berkata, proses agihan kerusi antara Pakatan Harapan dan BN bagi menghadapi PRN dijaga selesai sebelum akhir bulan ini. Nombor 7. Kabar angin semakin bertiup kencang bahawa Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dan Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin berselisih pendapat mengenai hala 7 parti. Spekulasi hangat itu tercetus susulan laporan baru-baru ini yang mencadangkan bahawa Perikatan Nasional akan menggantikan Hamzah dengan individu lain sebagai ketua pembangkang di Parlimen. Seorang pemimpin bersatu yang enggan namanya disiarkan berkata, Muhyiddin dan Hamzah berselisih pendapat berhubung hal-hal berkaitan bagaimana PN dan Bersatu sepatutnya beroperasi. Hal tersebut termasuk naratif yang patut diterima pakat apabila menentang kerajaan dan kerusi mana yang akan ditandingi pada PRN akan datang. Katanya pada peringkat kepimpinan dan akar umbi, Ikatan PAS dan Bersatu kukuh. Tetapi ada yang tidak selesa dengan pendekatan gelombang hijau. Di sinilah Muhyiddin dan Hamzah berselisih pendapat. Sumber itu berkata kebanyakan pemimpin parti bersetuju bahawa Bersatu perlu memperkukuh jentera partinya kerana ia sedang diatasi oleh parti Islam itu. Bersatu bagaimanapun tidak boleh menyalahkan PAS kerana parti Islam itu menguruskan dirinya dengan baik. Katanya kami Bersatu juga tidak boleh dipersalahkan kerana parti ini baru berusia 7 tahun sedangkan PAS sudah lebih 60 tahun.
Sumber itu berkata Perlembagaan Parti memperuntukkan bahawa mereka yang ingin bertanding jawatan Presiden Parti, Timbalan Presiden atau Naib Presiden mesti menganggotai MPT sekurang-kurangnya 2 penggal penuh. Katanya, jadi tidak timbul isu siapa antara Hamzah atau Azmin harus memimpin kerana ini memerlukan perlembagaan parti dipindah. Sementara itu, satu lagi sumber bersatu mendakwa perselisihan antara Muhyiddin dan Hamzah berpunca daripada peranan Azmin dalam parti. Azmin yang sedang dipersiapkan untuk menjadi poster boy yang akan datang untuk parti terlibat dalam beberapa perbincangan peringkat tinggi yang tidak melibatkan Hamzah. Semua keputusan nampaknya dibuat oleh penasihat Muhyiddin, dakwa sumber itu. Kelihatan seolah-olah ada parti dalam parti. Katanya orang Presiden ini, menurut sumber itu, sudah ada sejak Bersatu ditubuhkan dan beliau sangat rapat dengan Muhyiddin sehingga tidak dapat diketepikan oleh beliau. Barisan kepimpinan baru Bersatu yang mungkin diketuai oleh Hamzah harus mengambil alih mengekalkan kehadiran politik yang kukuh. Bagaimanapun, Muhyiddin mahukan Azmin. Menurut media, gabungan itu yang diketuai Muhyiddin sedang mempertimbangkan antara Ahli Parlimen Arau Syahida Kasim dan Ahli Parlimen Ketereh Khail Noh sebagai pengganti Hamzah. Nombor 6. Keluarga dan waris Allahyarham Nik Abdul Aziz Nikmat dikatakan tidak tersinggung dengan komen spontan dibuat bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengenai penganugerahan pingat kebesaran dari Istana Negara baru-baru ini. Salah seorang anak bekas Menteri Besar Kelantan itu, Nik Muhammad Abduh Nik Abdul Aziz berkata, dia yakin insiden tersebut boleh difahami oleh orang ramai. Sebaliknya, dakwa Nik Muhammad Abduh cuma laskar cyber tertentu sahaja memainkan isu berkenaan untuk kepentingan pihak tertentu. Katanya bagi pihak keluarga, kami tidak rasa apa-apa kerana dapat memahami dengan mudah. Jadi tidak perlulah untuk mengulas lanjut perkara berkenaan. Sebelum ini, Mahathir secara sinis mengundang ketawa pemimpin politik yang hadir semasa sidang medianya selepas ditanya mengenai penganugerahan pingat yang membawa gelaran Tan Sri kepada Nik Abdul Aziz. Turut menerima pingat Panglima serta mahkota tersebut daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ialah veteran DAP Lim Kit Siang. Kata Mahathir, dengan pingat tersebut, Nik Abdul Aziz dan Kit Siang kini setara. Komen itu disambut ketawa beberapa pemimpin lain termasuk Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Nombor 5. Naib Presiden MCA T. Lian Kar berkata, selama berekat, MCA dan DAP menjadi musuh tradisi dalam saling menyerang sehinggalah selepas penubuhan kerajaan tahun lalu yang memaksa mereka mengadakan gencatan senjata. Namun menurut beliau, peranan menyerang parti itu kini nampaknya telah diambil alih oleh anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Lokman Adam. T malah mengucapkan tahniah kepada DAP kerana Lokman yang dahulunya berseteru dengan parti itu kini menjadi jurucakap dan pembela mereka. MIC dan MCA menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap Lokman Adam kerana menganggap mereka sebagai biawak hidup dalam BN kerana gagal memberi impak sejak PRU 2008. Dalam kenyataan, T mengecam Lokman dan membangkitkan deklarasi setapak yang dibuat DAP pada 1967 yang menekankan prinsip kesamarataan kaum dan menentang pengasingan antara Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam proses membina negara. Ekoran naratif itu, T berkata DAP mendapat sokongan popular manakala undi orang Cina dan India terhadap BN merosot. Dia juga membangkitkan apa yang disifatkan sebagai politik dalaman UMNO yang menghakir sokongan Melayu dengan ada pemimpin parti itu yang keluar dan menubuhkan parti lain dan menarik penyokongnya. Nombor 4. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menafikan dakwaan wujud hubungan tidak baik antara dirinya dengan Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Bercakap pada sidang media khas pada mesyuarat jawatan kuasa rundingan kerusi dan mesyuarat Majlis Presiden PN, Muhyiddin menyifatkan berita itu sengaja ditimbulkan pihak tidak bertanggungjawab. Ini macam timbalan Presiden saya dan siapa itu dah menjelaskan, Ketua Penerangan Bersatu menyatakan ini sengaja dibuat pasal dah tak ada modal. Jadi apa yang mereka lakukan nak melaga-lagakan, sedangkan dalam parti kita antara yang paling harmoni ialah Perikatan Nasional. PAS, Bersatu, Gerakan, tak ada isu dan masalah langsung, tengok. Dan dalaman parti masing-masing pun stabil. Tak ada krisis, ada dengar bergaduh. Bila masa saya bertumbuk dengan Datuk Hamzah atau kami ni agak bertengkar, itu tak ada. Sengaja dibuat-buat aja. Jangan percayalah. Ini semua perbuatan mungkin cyber oleh pihak-pihak cyber troopers dan mereka-mereka yang menggunakan media sosial untuk nak mengalih pandangan pada isu pokok yang tak diselesaikan pada soal dalaman parti yang tak ada. Jadi itu satu perkara yang kita harus faham. Sementara itu ditanya mengenai perkembangan tawaran kepada bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin, Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu berkata, perkara itu perlu ditanya sendiri kepada bekas Ahli Parlimen Rembau tersebut. Malah katanya di pihak Bersatu atau PN,
Beliau telah menyatakan perkara yang sepatutnya dibincangkan. Tanya dia ada jawab dalam podcast dia kan. Tak payahlah saya bincang panjang tentang perkara itu. Saya dah nyatakan apa yang patut kita bincang. Jadi beliau telah memberi orang kata penjelasan dalam media, dan saya fikir mainstream media pun dah bawa. Itulah apa yang dah berlaku setakat hari ini. Nombor 3. 6 daripada 9 kerusi yang berlaku pertindihan antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional membabitkan 3 negeri iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan Kedah. Media difahamkan daripada 6 kerusi berkenaan, pertindihan 2 kerusi berlaku di Selangor, 2 kerusi di Negeri Sembilan dan 2 kerusi di Kedah. Pengerusi UMNO Negeri Sembilan Jalaluddin Alias mengesahkan pertindihan itu di Negeri Sembilan. Katanya 2 kerusi sahaja berlaku pertembungan. Kita serah kepada Majlis Presiden untuk memutuskannya. Sebelum ini, Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahri berkata isu pertindihan kerusi antara PH dan BN di beberapa negeri termasuk Selangor bagi pilihan raya negeri yang tidak dapat diputuskan di peringkat negeri akan diselesaikan oleh kepimpinan tertinggi kedua-dua gabungan. Selain Selangor, Amiruddin berkata terdapat sebilangan kecil kerusi di Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Terengganu yang perlu dimuktamadkan di peringkat kepimpinan tertinggi. Dalam pada itu, sumber UMNO Kedah memaklumkan terdapat 2 pertindihan kerusi di negeri itu antara PH dan BN yang kini dalam rundingan. Katanya di Kedah hanya 2 kerusi yang masih gagal diselesaikan. Kita serahkan kepada pucuk pimpinan parti untuk menyelesaikan isu berkenaan. Pengerusi UMNO Kelantan Ahmad Jazal Yaakob pula memaklumkan proses agihan kerusi antara PH dan BN di negeri itu berjalan lancar dan tiada pertindihan berlaku. Bagaimanapun ada berbeza di Terengganu apabila pengerusi UMNO Negeri Ahmad Said memberi bayangan wujud pertembungan dengan PKR dalam soal agihan kerusi. Ahmad dilapor menggesa PKR mengukur kekuatan mereka di Terengganu sebelum meminta untuk bertanding di lebih banyak kerusi. Bekas Menteri Besar Terengganu itu berkata pertembungan di negeri berkenaan lebih tertumpu kepada BN dan PAS. Pada PRU14, PKR dan Amanah masing-masing bertanding di 11 zon di Terengganu. Mereka bersatu yang ketika itu masih merupakan komponen dalam PH bertanding 10 kerusi. Namun, kesemua calon PH ditewaskan sama ada oleh PAS atau BN. Nombor 2. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli menepis dakwaan Kerajaan Pusat pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tumbang selepas pilihan raya negeri. Just to show that all these claims ni sebenarnya tidak berasas. And I think we will be able to prove that if anything yang patut bimbang bukan PH, yang patut bimbang adalah PN. Because their fortress are not as safe as they claim. Tapi tak apalah, I'll keep the suspense. Tuan Ibrahim can say whatever, kerana logically, how can federal government fall after the state election? Macam mana? Undi tak berjaya? Will not happen. Lompat parti? Cannot. The block, a block of parties leaving kerajaan perpaduan, even then numerically quite difficult, because kalau katakanlah BN keluar, the government stays. Kalau katakanlah another big block keluar, the government stays. And it's just too numerically difficult. Rafizi yang juga timbalan Presiden PKR berkata demikian sebagai mengulas kenyataan timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man baru-baru ini yang dilaporkan berkata PRN kali ini amat unik dan boleh menggugat kerajaan pusat jika Perikatan Nasional mampu memperoleh kemenangan di 5 daripada 6 negeri yang akan mengadakan PRN. PRN yang berlangsung di 6 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Kedah, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Selangor. Ditanya mengenai pembahagian kursi Dewan Undangan Negeri antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bagi menghadapi PRN berkenaan, Rafizi berkata setakat ini rundingannya hampir 98% selesai. Nombor 1. Negara digemparkan dengan tertularnya beberapa keping foto bekas Menteri MITI Datuk Seri Azmin Ali. Kini telah tular gambar Azmin di restoran mewah Satbay beserta resip bayaran arak. Beliau dikatakan bersama ahli keluarga yang sedang menjamu selera di sebuah restoran mewah dimiliki chef terkenal dunia, Satbay. Satbay seorang chef Turki, penghibur makanan dan restoran yang teknik penyediaan dan perisa daging yang menjadi meme internet sejak Januari 2017. Sumber gambar diperolehi menerusi satu ciapan di Twitter, sebuah akaun popular. Ciapan tersebut sehingga kini menerima tanda suka dan diulang ciap lebih daripada 4,000. Dalam ciapan tersebut, apa yang lebih mengejutkan, jumlah di bil yang tertera menunjukkan senaran menu mewah termasuk 2 botol arak jenama terkenal Petrus bernilai belasan ribu ringgit. Malah jumlah keseluruhan bil selepas ditukar ke ringgit Malaysia bernilai lebih 200 ribu ringgit.
Tambah pencap tersebut turut kelihatan bersama Azmin dan chef selebriti tersebut ialah isteri Azmin, Samsida dan anak lelakinya Bashir. Semakan yang dibuat mengesahkan Bashir merupakan penuntut di City University of London. Walau bagaimanapun masih belum dapat dipastikan siapa lagi tetamu yang turut bersama Azmin dan keluarganya ketika itu. Malah dengan jumlah bayaran bil yang dikenakan sebanyak itu, timbul persoalan daripada sumber manakah digunakan untuk membayar jumlah hidangan tersebut, sama ada menggunakan wang sendiri ataupun melalui kedudukan kewangan negara yang diperoleh oleh setiap menteri kabinet. Syed Saddiq di Menteri Parlimen baru-baru ini mendedahkan senarai keistimewaan yang diperolehi anggota kabinet kerajaan, termasuklah memperoleh tanah dan percutian tahunan bernilai RM200,000.